Terkadang, kehidupan memberikan ujian yang tidak terduga, mengantarkan kita pada perjalanan yang tak pernah kita bayangkan. Begitulah yang dialami oleh sepasang suami isteri ini yang hidup dalam sinar kecerahan sebelum dunia menghadiahkan mereka kegelapan. Di episod kali ini, kami mengungkapkan kisah sepasang suami isteri iaitu Muhammad Hasbullah, 39 tahun dan Siti Jamah, 37 tahun bersama 6 orang anaknya yang tinggal di PPR Payanahu, Sungai Petani, Kedah. Saya Muhammad Hasbullah sebagai ketua keluarga, isteri Siti Jamah, anak sulung saya Puteri Hazika, Tuan Putera Muhammad Haziq nombor 2, nombor 3 Irfan, nombor 4 Puteri Nohanan Idina, nombor 5 Tuan Putera Muhammad Aras dan nombor 6 Muhammad Aris Iman. Yang masih bersekolah 3. Di usia 6 tahun, dikala kebanyakan anak-anak masih bermain dengan ceria di bawah sinar matahari, takdir menuntun mereka ke dalam kegelapan. Pada usia yang amat muda, kedua-duanya telah disahkan menghidapi kecacatan fizikal iaitu masalah penglihatan kekal. Saya asal normal daripada baru lahir hingga 6 tahun, dan 6 tahun saya tak nampak sebelah dan rabun sebelah. Umur 10 tahun saya terus blackout. Isteri lebih kurang umur 11 tahun. Asal dia normal juga, umur 11 tahun lebih macam tu dia blackout. Saya pernah buat pembedahan mata lah. Untuk mudah-mudahan kita boleh buat rawatan, kita nampak semula ataupun lebih baik sikit daripada yang rabun sebelum tu. Rawatan tu, pembedahan tu berapa kali? Saya buat sekali. Okay, masa lakukan rawatan tu, tujuannya untuk merawat lah dengan harapan. Ya, merawat dan memulihkan lah. Saya dapat melihat seperti mana sebelum pembedahan rabun, lebih kurang seminggu saja, lepas tu terus blackout selepas pada bangun tidur. Saya pun tak pernah sangka, dan doktor pun dah cakap kita cuba usaha sebab dia 50-50. Walau bagaimanapun, mak ayah saya ikhtiar sebaik mungkin. Mempunyai anak yang ramai dalam keadaan yang serba kekurangan bukanlah penghalang bagi Puan Jamah untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang isteri. Setiap kerja rumah seperti memasak dan menguruskan anak-anak serta suami turut dilakukan olehnya sendiri. Saya bekerja sebagai jururut dan isteri sebagai suri rumah tangga sepenuhnya. Masak kebanyakannya orang rumah saya masak sendirilah. So kalau masak memang totally isteri buat, anak bantu ke macam mana? Sekarang alhamdulillah anak-anak bantulah. Masa kecil ni anak-anak kecil dia totally buat sendirilah. Sebab saya banyak masa di luar kan. Encik Hasbullah telah mengambil kursus mengurut di tempat khas orang buta pada tahun 2006 dan mula bekerja sebagai tukang urut pada tahun 2007 sehingga sekarang dan berpendapatan tidak menentu. Walaupun begitu, pendapatannya tidak mencukupi disebabkan kos hidup yang tinggi. Saya bekerja sebagai jururut. Kalau untuk sesi kaki lebih kurang 45 minit RM30. Kalau badan 1 jam 60. Kadang-kadang saya buat dekat rumah ataupun rumah customer. Persekolahan anak-anak macam mana? Maksudnya siapa yang hantar, ambil? Saya bagi jiran saya tolong hantar. Kalau anak yang sulung, dia pergi dengan van sekolah. Saya bersyukur banyak sebab saya tak nampak daripada zaman kanak-kanak, dan saya rasa yang paling besar itulah saya tak, orang cakap tak dapat tengok benda yang bukan-bukan lah. Kalau daripada segi pengalaman, kalau macam nak ke mana-mana tu, alhamdulillah ada 2 faktor. Kadang-kadang senang kita minta tolong orang. Kan kita bertanya orang tolong, kadang-kadang kita bertanya orang larikan diri. So orang abaikan. Dia orang tengok tapi dia orang abaikan. Ragam-ragam orang lah. Ya, ragam orang. Kesusahan yang berat dalam hidup saya, nak kata susah tak sangat, kat sama je. Lebih kurang orang biasa. Cuma kadang-kadang pergerakan kita lah. Sebab kita banyak menggunakan Grab kan, untuk nak ke mana-mana ataupun ke sekolah. Kadang-kadang ada urusan yang
cikgu panggil, ibu bapa kena hadir, itulah yang agak sukar sikit lah. Saya memang tak ada kenderaan langsung. Dia susah juga lah untuk kita nak bawa diri kita sendiri untuk ke mana-mana. Kadang-kadang itulah Kak, kita tak boleh bertindak dengan secepat mungkin. Kadang-kadang sekolah dekat sini saja tapi kita nak ke sekolah tu ambil masa. Kadang-kadang macam urusan anak demam ke apa itu makan masa ya Kak. Kadang-kadang boleh dikatakan kebanyaknya seorang diri lah kebanyakannya. Tekanan daripada segi kehidupan. Ada tekanan kadang-kadang masa tekanan pekerjaan tu ada juga sikit sebab kita tak menentu customer kan. Kadang-kadang tekanan kewangan ni perkara biasalah semua orang lalui. Setiap insan tidak lari daripada ujian hidup, dipandang rendah dan diabaikan merupakan perkara biasa bagi Encik Hasbullah. Namun, baginya walaupun tidak sempurna seperti orang lain, dia tetap meneruskan hidup dengan tabah. Beliau tidak pernah menyalahkan takdir dan menganggapnya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara biasa. Itu perkara biasa di mana-mana pun. Senangnya banyak bertanya lah. Banyak bertanya. Kepekaan telinga tu kena ada bang. Kadang-kadang kita dengar orang ramai kita tanya. Kadang-kadang rasa macam tak ada orang pun kita tanya dulu. Kita cuba tanya dulu. Sini di mana? Macam mana abang guna telefon bimbit sini? Telefon bimbit saya sebab bersuara bang. Semua jenama handphone dia ada suara, cuma kalau kita nak lancarkan perkataan dia, kita kena download lagi satu app lah. Walaupun serba kekurangan, Encik Hasbullah sangat beruntung kerana sentiasa dilingkungi oleh insan yang sentiasa menyokong dirinya, termasuklah anak-anak. Sokongan anak-anak alhamdulillah ada juga sokongan kawan-kawan untuk kita teruskan hidup, mencari rezeki, cuba usaha lebih baik daripada yang semalam. Sekarang saya dapat bantuan kebajikan masyarakat sahaja. Memang mula-mula memang berat apa ujian pun, tapi lama-kelamaan kalau kita dah duduk di alam ni, kita tetap kena harungi benda tu. Lama-kelamaan dia akan rasa sendiri keseronokan, kemanisan tu. Kemanisan tu bila kita dah lalui, lama-lama kita akan rasa hidup kita seperti mana orang biasa. Kita berkawan, kita tak ada siapa yang sisih kita. Di mana kita pergi pun kita ada kawan. Orang beranggapan kita seperti mana orang normal. Cuma bezanya mata saja tak nampak. Akan fikiran seperti mana orang normal juga. Harapan saya nak tengok anak-anak berjaya sahaja.